Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3, unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita. Okay, antara yang kita akan belajar pada hari ini ialah apa itu seni dan budaya. Kedua, kita akan belajar mengedit dan memurnikan teks. Dan yang ketiga, ayat tanya. Okey, baik. Apa itu kesenian? Apa itu seni dan budaya? Kesenian atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu seni suara, seni gerak, seni rupa dan seni permainan tradisional. Jadi seni ni ada pelbagai lah. Okay? Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya iaitu sajak, lukisan, muzik yang dicipta dengan bakat iaitu kecekapan seseorang hasil daripada sesuatu ciptaan. Manakala kesenian bermaksud seni, berkaitan seni seperti seni keindahan dan kehalusan. Okay. Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun-temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini, identiti masyarakat Melayu lebih terselah dan dikenali ramai. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Jadi, untuk silibus kita pada hari ini adalah berkaitan dengan seni rupa, iaitu berkaitan dengan ukiran. Okay. Jadi, tu salah satu contoh lah. Okay. Seni dari segi rupa. Okay. Seni ukur, seni ukir, seni kraft tangan, seni tembikar, seni anyaman, tekatan, seni tenunan, seni batik, seni tembaga, seni bina. Semua tu berkaitan dengan seni rupa. Okay. Seterusnya, kita lihat contoh seni dan budaya seperti buku teks kamu. Di dalam buku teks kamu, muka surat 14 yang menunjukkan pemerah santan tradisional. Ini antara seni dan budaya pada zaman dahulu lah. Cara-cara nak memerah santan menggunakan kayu pemerah. Ini sebagai pengetahuan kamu lah. Seterusnya kita akan belajar mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan. Okay, dari aspek ejaan. Okay, jadi mari kita baca bersama-sama. Adat berinai. Istiadat berinai adalah antara tradisi dalam perkahwinan Melayu. Masyarakat dahulu menggunakan inai pada kuku tangan dan kaki sebagai perhiasan. Biasanya, adat ini dilakukan untuk pengantin perempuan sahaja. Kemerahan inai ialah tanda bahawa seseorang itu baru sahaja melangsungkan perkahwinan. Biasanya, inai akan dipakai sehari atau 2 hari sebelum akad nikah atau majlis bersanding. Inai boleh bertahan lama sehingga 3 minggu bergantung pada cara penjagaan inai berkenaan. Pada zaman dahulu, adat berinai terbahagi kepada 2, iaitu adat berinai kecil dan berinai besar. Adat berinai kecil biasanya diadakan pada waktu petang sebelum hari perkahwinan. Hanya anggota keluarga terdekat yang hadir. Inai, adat berinai besar pula pada waktu malam sebelum hari perkahwinan. Jadi di dalam teks ini terdapat beberapa ejaan yang salah.
Jadi kamu perlu murnikan, kamu perlu betulkan ejaan yang salah kepada ejaan yang betul. Okay, untuk perenggan yang pertama yang kita dapat kenal pasti kat sini adalah ejaan perkahwinan. So, jadi ejaan yang betul adalah PERKAHWIAN. Jadi perkahwinan. Manakala kesalahan yang kedua ialah masyarakat. Ini salah, ejaan yang salah. Ejaan yang betul adalah H ditukarkan kepada Y. Okey, seterusnya. Perenggan yang kedua. Antara kesalahan ejaan yang ada kat sini ada berapa? Ya, kat sini ada satu sahaja. Okey, iaitu melangsungkan. Okey. Melangsungkan O kamu perlu tukar kepada U. Okay, jadi bila dapat soalan macam ni, pastikan baca soalan dengan teliti dan berhati-hati. Okay, perenggan yang ketiga ni ada berapa lagi kesalahan? Kita tengok. Ada satu, ada dua. Ya, ada tiga kesalahan iaitu majlis. Okay, majlis ni salah ejaannya. Jadi, kamu buang I jadi majlis. Okay, yang kedua adalah bersanding. Okay, I ni salah. Tukar kepada I. Jadinya bersanding. Okay. Dan kesalahan yang ketiga untuk perenggan yang ketiga ni adalah bergantung. Okay. O ni salah. Jadi tukar kepada U. Bergantung. Okay. Dan perenggan yang terakhir. Kalau kamu perasan kat sini ada beberapa kesalahan. Iaitu ada tiga kesalahan. Betul. Okay. Yang pertama adalah kecil. Okay. Bukan H. Buang H. Jadi KECIL. Kecil. Okay. Kesalahan yang kedua ialah sebelum. Okay. O. Bukan O ya. Tapi U. Sebelum. Okay. Dan yang terakhir adalah hadir. Okay. Hadir. Ini tukar kepada I. Jadi senang saja mengedit dan memurnikan teks ni. Kamu perlu dari aspek ejaan ni kamu perlu tukarkan ejaan yang salah kepada ejaan yang betul. Dan untuk pengetahuan kamu juga, dari sudut mengedit dan memurnikan teks ni ada setakat ni ada tiga jenis kaedahnya. Yang pertama, mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan yang kita sekarang ni. Yang kedua adalah mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan ayat. Maksudnya diguna ayat yang salah, kamu perlu betulkan guna ayat yang sesuai, yang betul. Okay. Dan yang ketiga adalah kamu perlu mengedit dan memurnikan teks dari aspek tanda baca. Okay. Kalau dapat ayat soalan tanda baca, kamu pastikan yang mana huruf besar. Kalau kata nama khas, letak huruf besar, okay, di awal ayat. Dan di akhir ayat letak noktah wajib. Tu salah satu dari aspek tanda baca lah. Okay, huruf besar, huruf kecil, tanda soal, tanda koma, tanda noktah, tanda seru. Tu antara contoh tanda baca. Okay. Seterusnya, okay, ayat tanya. Ayat tanya ni pun kita dah belajar sebelum ni. Ni untuk ulang kaji. Okay, ayat tanya ni senang saja. Kamu perlu masukkan ayat yang berkaitan dengan pertanyaan yang ditanya. Kat sini perbualan Hanif dan Datuk. Okay. Siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk minati? Nampak dia guna ayat tanya. Kata tanya siapa? Siapa ni merujuk kepada orang lah. Okay, merujuk kepada orang. Siapakah orang tu? Okay. Jadi Datuk menjawab, Datuk meminati Allahyarham Tan Sri SM Salim. Okay, Hanif pula. Apakah lagu-lagu yang beliau yang masih malar segar? Okay, nampak? Dia guna ayat tanya apa? Apa ni maksudnya dia tanya sesuatu lah. Nak tahu kan? Apa benda tu? Kan? Seterusnya, Datuk pun jawab, beliau popular dengan lagu-lagu asli seperti Zapin, Ghazal dan Joget. Contohnya, lagu Pantun Budi, Tak Seindah Wajah dan Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Okey, Hanif pula. Mengapakah Datuk meminati Allahyarham Tan Sri SM Salim? Nampak dia guna ayat tanya mengapakah. Jadi, Datuk pun jawab,
Suara beliau begitu merdu dan unik. Lagu-lagu nyanyian beliau pula kaya dengan nilai murni dan budaya yang tinggi. Jadi nampak ada bagi kat sini tempat kosong. Hanif perlu menggunakan ayat tanya yang sesuai. So jawapan dia kat sini dia dah bagi dah. Beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Jadi yang sesuai adalah bilakah beliau dilahirkan. Jadi jawapan dia beliau dilahirkan pada 30 Julai. Okey, Hanif pula. Okey, tanya dia beritahu kat sini beliau dilahirkan di kampung. Jadi, kalau berkaitan dengan tempat, kamu mesti guna ayat tanya di manakah. Okey, jadi guna ayat di manakah beliau dilahirkan. Okey, beliau dilahirkan di Kampung Baru. Okey, seterusnya beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Jadi kena guna ayat tanya apa? Ya, betul. Bilakah beliau meninggal dunia. Jadi jawab beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Jadi untuk aktiviti kamu hari ini, latihan kamu boleh buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 18, 19, 20 dan 20, 21 dan 22. Okey. Jadi bagi yang terlepas pembelajaran yang dahulu, kamu juga boleh lihat di dalam YouTube Mualimah berkaitan dengan link ayat perintah dan ayat seru. Ini pembelajaran kita yang dahulu lah. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.